Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Bullseye Hamdan, seorang pelumba drift profesional di Malaysia, merangkap host yang bakal menemani anda sepanjang ke udaranya rancangan Drift King Malaysia. Sebuah rancangan perihal perkembangan sukan permotoran drift di negara kita. Rancangan ini terbagi kepada 3 segmen. Dalam segmen pertama iaitu segmen personality, kita bakal berkenalan dan berkongsi pengalaman profesional dengan pemandu drift di Malaysia. Untuk minggu yang pertama ini, izinkan saya menggunakan ruang segmen ini untuk memperkenalkan diri saya sendiri selaku pemandu drift profesional sepenuh masa di Malaysia. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Zaiham bin Hamdan ataupun lebih dikenali sebagai Bullseye dalam dunia drift. Saya berumur 34 tahun ni dan saya berasal daripada Kuala Lumpur, KL. Sebenarnya saya bermula minat ataupun jatuh cinta dalam sukan drift ni pada tahun 2006 sebenarnya. Di mana saya melihat drifter-drifter terkenal dalam Malaysia seperti Teng Hujan, Sir Meng Hoi. Di situ saya berminat, tetapi saya tidak ada asas ataupun basic dalam drifting. Jadi sepanjang perjalanan saya dalam dunia motorsport, saya diperkenalkan oleh kawan-kawan dengan seorang sifu, iaitu di mana sekarang dia adalah sifu saya ataupun mentor. Nama dia Mr. K ataupun Khairul Anwar. So beliau nampak sesuatu dalam diri saya di mana dia memberi kereta beliau kepada saya untuk saya cuba drifting ni. Dan satu hari tu saya cuba drifting di Mardi, di mana beliau memberi kereta beliau dan juga tayar-tayar yang ada untuk saya cuba dan latihkan diri saya. Dan saya dapat 2 hari untuk drift bersama kereta beliau, dan dia terus memberi saya kata-kata semangat dan juga mengajar saya cara-cara untuk drifting dengan lebih baik. Saya dibawa ke Putrajaya untuk mengikuti satu acara drift di mana saya ingat cumalah latihan biasa, tapi ia sebenarnya acara drift. Jadi saya menyahut cabaran sifu saya dan menyertai pertandingan tersebut, di mana saya mendapat tempat kedua dalam novice dan tempat ke-14 dalam kategori open. So ini sesuatu yang menggembirakan saya dan juga sifu saya, dan dia terus memaksa saya memasuki pertandingan antarabangsa di mana di Putrajaya juga. Saya sahut cabaran tu dan alhamdulillah saya mendapat tempat ke-16, di mana acara tersebut diorang mencari 16 drifter terbaik di mana akan diberi lisensi profesional. Pada awalnya di mana saya telah bermula drifting pada bulan 3 Mac 2010. Sepanjang tahun 2010 tu memang tak ada kemenangan, di mana saya hanya masuk bertanding dan qualify ataupun kualifikasi. Saya lepas kualifikasi. Selepas kualifikasi saya gagal kerana saya tidak mempunyai teknik-teknik ataupun ciri-ciri untuk bagaimana kita nak drifting berdua. Saya selalu drifting sendiri dan berdua tu saya tidak mempunyai pengalaman tersebut. Jadi alhamdulillah 2011 di mana titik permulaan saya mendapat kemenangan hampir setiap acara saya sertai. Nombor profesional drifting saya ialah 111. So kenapa 111 tu ialah sebab saya first podium saya memenangi satu acara ialah pada 1 hari bulan 1 2011. So sebab tu nombor 111 tu amatlah berharga sampai sekarang saya tetap masih menggunakannya. Jadi daripada 2011 saya sehingga kini saya mempunyai lebih kurang 47 podium sehinggalah ke tarikh hari ini. Saya memandu sebuah kereta Nissan Silvia S15 dan bernadikan enjin daripada Toyota iaitu 2JZ. Kereta saya menjanakan kuasa lebih kurang 750 kuasa kuda. Kos yang saya telah keluarkan untuk menghasilkan jentera kereta drift ni ialah anggaran lebih kurang sebuah apartmen kos sederhana. Jadi apa yang saya telah lakukan ialah menukar enjin asal kepada enjin Toyota kerana enjin Toyota ini mampu ataupun boleh menjana lebih kuasa ataupun lebih mudah berbanding enjin asal. So enjin ni saya pilih Toyota 2JZ kerana dia sangat popular di kalangan kereta-kereta drift peringkat antarabangsa.
Dan of course modifikasi ini dilakukan supaya saya dapat lebih kompetitif ataupun lebih mudah bersaing dengan pelumba-pelumba antarabangsa, terutama sekali di event-event international. Lebih kurang saya boleh katakan hampir kesemua kereta drift peringkat profesional ni hampir sama. Yang berbezanya ialah cara kita tuning, di mana peringkat power yang kita mungkin di hujung ataupun di pertengahan. Dan suspension, of course, suspension juga sangat penting kerana dalam drifting ni suspension setup penting untuk kita dapatkan traction ketika sewaktu drift tu. Kalau kita cerita kereta pertama, pada mulanya saya tak memiliki kereta drift, saya hanya ada kereta biasa. Tapi kereta tu pacuan belakang boleh drift, tapi bukan untuk drift khususnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sifu saya, Mr. K, kerana dia memberi saya ataupun meminjamkan kereta drift beliau, iaitu Toyota AE86. Tidak mempunyai kuasa yang tinggi, tapi cukup untuk saya mempelajari proses untuk menjadi seorang drifter yang berjaya. Kerana dalam dunia drift ni, kereta yang lebih susah lebih banyak mengajar kita ataupun memberi pengalaman supaya kita menjadi seorang drifter yang lebih banyak ilmu untuk kita gunakan ketika memperolehi kereta yang lebih besar kuasanya dan juga lebih besar tayarnya, untuk satu contoh. Pada tahun 2013, saya telah berjaya memenangi 3 kejuaraan keseluruhan, di mana KBS Drift Challenge, Racesport National Drift Challenge dan juga Federal Pro-Am Drift Challenge di Malaysia. So, belum ada lagi drifter di tanah air ini yang berjaya memenangi 3 kejuaraan serentak dalam tahun yang sama. So, kenangan pahit pula mungkin dalam drifting mungkin pelanggaran sini sana, dan of course benda-benda yang kita dapat elakkan, di mana kerosakan yang sangat besar, di mana banyaklah tabung-tabung yang saya simpan tu saya terpaksa pecah untuk bayar kerosakan ataupun perbaiki kerosakan yang saya lalui masa tu. Pada mula saya menyertai motorsport dalam genre, bukan drifting, motorsport pada tahun 2002. Memang saya tak dapat sokongan ataupun sebarang orang kata support daripada family saya, terutama sekali mak dan ayah saya. Memang sebab arwah ayah saya memang seorang yang akademik. So, apa saja bidang yang di luar akademik memang susah. So, saya akan jumpa mak saya dulu untuk dapatkan approval ataupun kebenaran. So, tapi alhamdulillah saya meyakinkan diorang yang saya pernah pada umur saya 15 tahun. Saya pernah tulis birthday card wish kepada mak saya, di mana saya cakap satu hari saya akan buktikan yang saya akan menjadi seseorang yang profesional dalam bidang motorsport ni. Dan alhamdulillah 2010 saya dapat kutakan janji saya kepada mak saya, di mana saya telah digelar sebagai drifter profesional negara. Okay, perbezaan Buzai semasa dia berada di rumah dengan Dilita, bila dia di rumah dia seorang yang tegas dan seorang yang penyayang dengan anak-anak dia. Dan bila dia berada di Lita pula, dia seorang yang sangat fokus dan serius dalam perlombaan. Sebelum dia pergi beraksi di Lita Lumba, saya akan sediakan kelengkapan dia seperti helmet, racing suit, glove. So, untuk mental pula saya akan bagi dia sokongan dan saya akan pesan pada diri saya untuk bersabar dengan masa dia bagikan antara saya dengan anak-anak dia, dengan perlombaan dia lah. Walau apapun, saya dengan anak-anak akan tetap menyokong dia daripada jauh untuk dia teruskan dengan perjuangan dia dalam bidang drift. Benda yang rumit yang selalu berlaku kepada drifter, yang paling pertama ialah masalah kewangan. Kerana dalam semua orang, saya rasa semua orang tahu motorsport ni adalah satu bidang yang sangat mahal, di mana kita harus melaburkan wang ringgit. Sebelum mendapat apa-apa tajaan, haruslah kita invest ataupun melabur kepada diri sendiri dulu dengan apa yang kita ada,
Di mana dari situ baru kita dapat sponsor ataupun tajaan daripada luar, swasta, kerajaan dan sebagainya. Jadi kita pengorbanan tu yang banyak orang selalunya menghadapi masalah yang utama. Kalau kita rasa kita nak jadi seorang pelumba yang profesional, ciri-ciri yang paling penting ialah disiplin, komitmen, minat yang mendalam dan juga kesungguhan, di mana walaupun kita menghadapi masalah, kita tidak harus senang putus asa. Kita harus bangkit dan mengambil kesilapan ataupun kegagalan ataupun kekalahan tersebut untuk menguatkan lagi semangat dan terus berjuang demi mempertahankan ataupun melanjutkan lagi orang kata ciri-ciri sebagai seorang drifter profesional ni. Kereta saya ibarat okey, saya harap isteri saya tak menonton. So kalau bapa tengah tonton minta maaf okey, but kereta saya ibarat girlfriend saya. Sebab diorang ni menemani saya sewaktu saya berlumba di Lita. So sebab tu saya panggil diorang girlfriend. So saya kena jaga diorang lebih daripada segi keseluruhan, luaran, dalaman. So pastikan berada dalam keadaan sentiasa tip-top ataupun sentiasa berada di keadaan yang terbaik sebelum saya berlumba. So kereta saya ibarat girlfriend saya. Kita sekarang berada di segmen kedua, iaitu segmen aplikasi, di mana kita akan menyingkap segala bentuk aplikasi yang berkaitan dengan prestasi sukan permotoran drift. Saya percaya di luar sana masih ramai lagi yang tidak tahu atau tidak pasti bagaimana sesebuah acara drift ini dinilai. Untuk membuka tirai, segmen aplikasi menjemput Tengku Janle, seorang ikon drift tanah air, untuk memperkenalkan sistem penjurian drift profesional ini. Tengku Jan, boleh cerita sikit macam mana penilaian dilakukan dalam acara drift? Kebanyakan acara drift kita ada 3 juri, di mana kita ada 3 tempat untuk dinilai, iaitu angle, style dengan line. So dari sana kita akan memberikan a total of 100 point. Okey. So tiap-tiap juri akan mengambil area dia masing-masing. So that means ada satu juri untuk angle, satu juri untuk line, satu juri untuk style. Dan dari sana kita akan kumpulkan apa yang kita menilai dan kumpulkan poin-poin tu untuk mendapatkan maksimum 100 poin. Jadi selepas penilaian tu, mereka akan berlumba berdua kan? Ya. Jadi macam mana kita nak tahu siapa bertemu siapa? Siapa bertemu siapa tu ikutkan di mana seorang drifter tu duduk dalam posisi 1 sampai 16 ataupun 1 sampai 32. Okey. Seperti bola sepak lah, di mana ya highest qualifier iaitu nombor 1 akan bertemu dengan 16 ataupun 32. Kalau ikutkan apa yang disetkan oleh event organizer lah, top 16 ataupun top 32. Okey, kita difahamkan dalam dunia drifting ni terdapat beberapa jenis acara ataupun acara-acara yang berbeza. Ada yang menggunakan format yang sedemikian, ada juga yang menggunakan format yang sedikit berbeza, tapi masih benda yang sama. Kalau mengikut corak juri
saja. Event-event yang menggunakan juri, biasanya ada 3 juri dengan kriteria penilaian tu lebih kurang sama. Adalah perbezaan dia antara organizer di Europe versus kat US ataupun di Malaysia. Tapi yang paling ketara sekarang perbezaan antara 2 sistem, iaitu sistem juri ataupun sistem penilaian menggunakan GPS. Saya rasa Tengku Jan sendiri dah pernah mengalami di mana salah satu acara itu diadili dan ada yang mempertikaikan penjurian tersebut. Jadi macam mana kita nak atasi masalah kalau benda sebegini berlaku? Kalau ikut saya lah, biasanya driver-driver yang memberi isu macam ni adalah driver yang biasanya tak dengar dalam driver briefing. Betul. That's why dalam tiap-tiap event ada banyak driver briefing dan juga banyak kriteria yang diberikan dalam masa driver briefing dan juga juri-juri memberi peluang kepada driver memberikan dia punya input atau persoalan pasal kriteria-kriteria judging ni sebelum kita menjalankan event. Kalau dari segi juri pula, biasanya kita ada video replay di mana kita boleh tengok run yang sebenarnya dari sudut-sudut yang berlainan supaya kita boleh menilaikan aktiviti dengan lebih detail. Yang pentingnya sebagai seorang pelumba drift adalah untuk memahami apa yang juri perlukan untuk memberikan markah, dan di sana driver tu akan mengeluarkan dia punya skill untuk Menepati cita rasa. Yes, menepati cita rasa juri. Dalam segmen ketiga dan terakhir ini, kita akan saksikan aksi-aksi hebat pelumba drift dalam pertandingan profesional. Untuk segmen minggu ini, saya sendiri akan beraksi untuk menunjukkan beberapa teknik ataupun demonstrasi drift supaya kita semua tahu apa yang bakal disajikan dalam episod-episod akan datang. Teknik serta demonstrasi drift yang dilakukan Buzai jelas diperagakan menerusi pertandingan Tongka Drift King yang disertai beliau dan ramai lagi pelumba drift handalan di tanah air. Bukan calang-calang peserta yang layak beraksi di atas litar profesional ini. Sejarah mungkin bakal tercipta, tetapi impian besar juga mampu berkecai dalam sekelip mata. Buzai cemerlang dalam sesi kelayakan pertama dan terus mara ke peringkat seterusnya. First steady time, Buzai. Sesi kelayakan kedua lebih mencabar apabila 16 pemandu terbaik ini termasuk Buzai harus menampilkan kewibawaan mereka untuk mara ke peringkat battle atau pertarungan yang seterusnya. Dan sekali lagi, Buzai membuktikan betapa jitu, agresif dan konsisten prestasi beliau di dalam litar lumba profesional ini. Dalam pusingan kedua, Buzai sekali lagi mengekalkan kecemerlangannya dengan sudut peluncuran yang konsisten sambil berjaya memotong dan mengekalkan pemanduan di atas garis landasan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kutipan markah di sesi kelayakan sebelumnya, Buzai bakal beraksi dan bertarung dengan seorang lagi drifter handalan, yaitu Farhan Baharum.
Sesi tandem yang pertama menyaksikan kereta Bullseye berada di hadapan dan dikawal serapat yang mampu oleh Farhan Baharum yang cuba mengutip markah maksimum dengan risiko paling minimum untuk melakukan sebarang kesilapan. Kerana dalam persaingan knockout ini, yang tinggal hanya jalan pulang untuk pemandu drift yang kecundang. Kedua-dua pemandu menukar posisi dalam sesi tandem yang seterusnya. Farhan di hadapan dan Bullseye tidak berganjak langsung mengejar di belakang. Kerana setiap inci pergerakan mampu menjadi titik penentuan. Dan di selekoh inilah Farhan melakukan kesilapan yang menyebabkan keretanya melanggar kon sekaligus tersasar dari landasan sehingga mencuri tumpuan para juri. Bullseye meneruskan perjuangan, meluncur dari satu selekoh ke satu selekoh yang lain sambil mengutip mata dengan aksi, kecemerlangan dan gayanya yang tersendiri. Sementara Farhan terus mencari-cari rentak untuk meneruskan perlumbaan di atas litar keramat ini. Untuk itu, kita mengagumi semangat kesukanan dan profesionalisme yang diperagakan beliau. Dan kita ucapkan syabas serta tahniah kepada Bullseye yang telah memenangi acara tandem ini. Bermula minggu ini, saya dalam misi mencari lebih ramai lagi personaliti drift tanah air untuk sama-sama berkongsi pengalaman profesional mereka dalam rancangan Drifting Malaysia. Nantikan perlumbaan drift yang lebih hangat dan mantap bersertakan personaliti yang mengujakan di episod yang akan datang. Bersama saya, Bullseye Hamdan. Berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.